Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa khabar anda semua? Saya percaya anda semua dalam keadaan yang baik, anda semua dalam keadaan yang ceria. Dalam suasana yang penuh mencabar ini, saya percaya anda semua kuat untuk meneruskan pembelajaran anda di tingkatan 6 Maktab Sultan Abu Bakar. Dalam suasana perlu menghadapi pembelajaran secara PDPR. Saya percaya anda semua ada pengalaman untuk belajar secara PDPR dan sebab itu jugalah taklimat kerja khusus pada pagi ini kita laksanakan secara online. Terlebih dahulu suka saya di sini untuk mengucapkan tahniahlah kepada anda semua yang telah berjaya dapat melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 atau ke pra universiti di Maktab Sultan Abu Bakar English College, salah sebuah sekolah yang unggul bukan saja di Johor Bahru tetapi juga di seluruh Malaysia. Tahniah kepada anda, dalam beribu-ribu calon SPM, anda adalah antara yang terpilih untuk meneruskan pelajaran di sekolah yang penuh dengan legasi, penuh dengan legenda ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Ahmad Zaki bin Ahmad. Saya di sini sudah mulai mengajar di Maktab Sultan Abu Bakar sejak dari tahun 1996 dan sejak dari tahun 1996 juga saya telah mula mengajar di tingkatan 6 sampailah kepada pentaksiran ataupun kurikulum yang baru tingkatan 6 sampailah kepada tahun 2021 ini. Oleh itu, jika ada di hadapan saya ini calon-calon pelajar-pelajar yang telah memilih kelas kelas gigih, kelas gigih, maka anda akan bertemu dengan saya untuk subjek mata pelajaran sejarah. Okey, saya tekan cerita pasal sejarah, tapi pada pagi ini saya akan bercerita pada anda berkaitan dengan kerja khusus. Okey, mungkin anda pernah dengar istilah kerja khusus ini, mungkin anda pernah dengar tentang kata kerja khusus ini. Sebenarnya kerja khusus ini anda pernah melalui pengalamannya semasa anda di tingkatan 3 kalau tak silap saya lah. Okey, tingkatan 3 mungkin anda pernah menulis tentang salah silah keluarga, yang anda perlu bertanya kepada ibu bapa, anda perlu bertanya kepada adik-beradik, buat susu galur, buat gambar raja. Okey, itu adalah satu proses kerja khusus yang dalam kategori yang mudah sebenarnya. Tetapi di tingkatan 6 ini, kerja khusus ini perlu dilaksanakan lagi, perlu dibuat lagi dalam cara yang lebih sistematik, dalam cara yang lebih terancang dan akan dinilai oleh guru mata pelajaran dan akan diberikan markah, laporkan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia dan akan anda mendapat nilai yang telah ditetapkan. Saya percaya kalau anda akur, anda buat dengan baik, patuh arahan guru, anda semua akan mendapat nilai A dalam kerja khusus. Okey, saya rasa anda dapat gambaran tentang kerja khusus ini. Jadi persoalan dia ialah apakah itu kerja khusus? Bagaimana kerja khusus ini berlaku pada tingkatan 6? Jadi untuk menerangkan lebih lanjut tentang kerja khusus ini, maka kita perlu fahami dulu definisi kerja khusus di MPM ini. Kerja khusus ialah satu bentuk pemeriksaan dalam sistem pentaksiran baru yang dikendalikan oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pembelajaran dan pengajaran tingkatan 6 di sekolah. Okey, jadi kerja khusus ini contohnya anda mengambil subjek pengajian am, anda harus melaksanakan kerja khusus di semester kedua dan bersama-sama anda buat kerja khusus, anda tetap belajar subjek pengajian am. Dia proses berjalan secara seiring. Buat kerja khusus dan pada masa yang sama anda melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran. Bergantung kepada subjek apa yang anda ambil pada waktu itu. Oleh itu, kerja khusus ini perlu dirancang, ditadbir, dihasilkan, ditaksir, kemudian diskor dan akhirnya akan dilaporkan ke Majlis Peperiksaan Malaysia. Ada tarikh tutupnya. Okey, jadi dalam tempoh lebih kurang 3-4 bulan, guru bersama-sama dengan anda akan mengurus kerja khusus anda, akan membuat kajian, berbincang, menuliskan laporan
dan kemudian menambah baik atau mengurangkan laporan. Okey, dan kemudian akhirnya guru akan memberikan markah dan dilaporkan kepada MPM. So anda akan dapat nilai sama ada A, B, C dan kalau boleh janganlah gagal. Okey, biasanya calon di Maktab Ustaz Bakar yang baik ini biasanya anda akan dapat nilai A untuk kerja khusus. Jadi anda akan dapat markah patus lebih kurang 20% lah daripada subjek yang anda ambil. Okey, itu dari segi definisi kerja khusus. Kemudian yang kedua, apakah komponen-komponen yang ada dalam kerja khusus? Okey. Setelah anda membuat kajian, saya ambil contoh untuk subjek sejarah. Setelah anda mendapat tajuk atau persoalan yang perlu anda buat, maka anda perlu membuat kajian, mencari evidence, berbincang dengan guru, mendapatkan maklumat secara temuramah dan sebagainya. Kemudian anda akan menulis laporan. Anda akan menulis laporan kerja khusus anda. Contoh anda menulis tentang seorang tokoh, anda kaji peranannya, anda tulis apa peranannya. Kemudian anda akan merujuk dengan guru pembimbing anda, guru mata pelajaran. Kalau guru bersetuju, maka teruskan. Kalau guru tak bersetuju, maka perlu ada penambahbaikan. Sehinggalah selesai penulisan kerja khusus itu. Maka selesai bermakna laporan kerja khusus anda telah diterima oleh guru mata pelajaran. Kemudian anda akan membuat pembentangan kerja khusus. Yang kedua iaitu pembentangan kerja khusus. Anda perlu bentangkan di hadapan guru. Bergantung kepada cara guru anda, bagaimana dia nak mendengar pembentangan anda. Mungkin dia akan mendengar secara bersendirian, mungkin dia akan memanggil 2-3 orang rakan guru untuk mendengar pembentangan anda dan mungkin pada waktu pembentangan itu akan datang orang-orang ataupun pensyarah daripada Majlis Periksan Malaysia untuk sama-sama mendengar dan kemudian bersoal jawab daripada hasil pembentangan anda tadi. Saya percaya jika anda buat dengan jujur, anda buat dengan bersungguh-sungguh, segala persoalan yang dilontarkan oleh guru, anda mampu menjawabnya. Kerana anda yang buat, anda yang menulis kajian, anda yang buat kajian dan anda boleh menjawab dengan baik. So, setelah anda menjawab dengan baik, maka markah akhir akan diberikan oleh guru anda. Okey, jadi itu proses. Bermakna kerja khusus ini adalah satu proses kerja yang panjang. Satu proses kerja yang panjang yang tak boleh siap dalam 1-2 hari. Dalam proses yang panjang. Bersama-sama dengan mata pelajaran yang anda ambil juga. Okey. Pembagian kerja khusus. Okey. Setiap calon, biasanya seorang calon tu akan mengambil 4 subjek. Dan dia akan membuat 4 kerja khusus. Setiap subjek ada kerja khusus bermakna sepanjang daripada semester 1 sehingga ke semester 3 calon itu akan membuat 4 kerja khusus. Mungkin ada yang lebih sampai 5 kerja khusus. Apakah kerja-kerja yang akan dibuat oleh calon-calon ini? Okey, yang pertama ialah kerja projek. Yang pertama ialah kerja projek. Ada soalan yang dikeluarkan oleh MPM berdasarkan mata pelajaran. Okey, so itu merupakan projek anda. Anda akan membuat kerja projek tadi, dapatkan maklumat, buat kajian dan menulis projek tadi. Kalau contoh sejarah tadi, projek anda adalah menulis tentang seorang tokoh, maka anda tulislah. Okey, dan pada masa anda membuat kerja projek juga, anda kadang-kadang akan perlu keluar. So ada kerja luar. Okey, kenapa perlu keluar? Kerana anda perlu menemu ramah, anda perlu mencari maklumat. Okey, kalau geografi itu mungkin anda pergi ke kawasan-kawasan kajian untuk menilai sesuatu kawasan tadi. Okey, kalau sejarah anda akan bertemu dengan orang-orang yang boleh memberikan sumber-sumber. Okey, kalau pengajian mungkin anda perlu bertemu dengan beberapa orang untuk menjadi responden. Okey, jadi seorang itu perlu dalam membuat kerja projek, dia juga pada masa yang sama akan membuat kerja-kerja di luar. Kemudian barulah dia akan menulis laporan hasil kerja khususnya. Bagi pelajar-pelajar sains, ada satu lagi tugasan yang akan dibuat dalam kerja khusus bermula daripada semester yang pertama, iaitu kerja amali. Okey, amali ini biasanya akan dilaksanakan di makmal sains yang ada di blok tingkatan 6. Okey, dan dia akan buat
bermula pada semester 1 sehinggalah semester yang ketiga. Okey, dan bergantung jugalah kepada soalan yang dikeluarkan oleh MPM, anda akan membuat kerja-kerja amal ini bersama dengan guru anda. Ada syarat-syaratnya. Okey, sentiasalah mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh guru anda. Okey, perlu saya tegaskan di sini bahawa semua pelajar wajib membuat kerja kursus. Semua calon yang mendaftar untuk mengambil peperiksaan STPM, khususnya calon sekolah, perlu membuat kerja kursus. Okey. Jadi kalau anda gagal untuk melaksanakan kerja kursus, bermakna anda akan gagal bagi subjek itu. Kita ambil contoh kalau subjek pengajian perniagaan. Okey, anda tak nak buat. Anda malas nak buat. Okey, anda cakap dengan cikgu, saya tak nak buat cikgu. Bermakna anda akan gagal pengajian perniagaan kertas 4. So gagal kerja khusus bermakna akhirnya seluruh mata pelajaran pengajian perniagaan akan gagal. Kalau tak silap saya mungkin tak ada nilai langsung di mata pelajaran pengajian perniagaan. Hanya dipaparkan 3 subjek saja. Jadi buatlah kerja khusus, jangan bimbang, uruslah masa dengan baik. Okey, ramai senior-senior anda telah berjaya membuat kerja khusus. Apa saja cabaran mereka telah harungi dengan baik dan akhirnya mereka mendapat nilai yang baik. Saya percaya banyak calon-calon senior-senior anda yang mendapat nilai A dalam kerja khusus. Jadi kalau mereka boleh, sudah pasti anda juga boleh. Okey, so jelas tu semua pelajar wajib untuk membuat kerja khusus. Okey, bila kerja khusus ini akan dilaksanakan? Okey, ada pelajar akan bermula kerja khususnya, kerja amalinya bermula pada semester yang pertama. Ada yang bermula di semester yang kedua. Okey, so secara amnya, bermula semester yang kedua khusus kepada pelajar-pelajar sastra, dia akan bermula di semester yang kedua, iaitu subjek yang ada kerja khusus di semester yang kedua ialah subjek pengajian am, bahasa Melayu dan sejarah. Kemudian pelajar sastra di semester yang ketiga pula akan membuat kerja khusus seni visual, bahasa Melayu, geografi, pengajian perniagaan dan ekonomi. Okey, bagi pelajar-pelajar sains pula, kerja khusus mereka sudah bermula di semester yang pertama untuk subjek matematik, fizik, kimia dan bio. Okey, mungkin ada pilihan di situlah. Mungkin anda hanya mengambil fizik kimia ataupun fizik bio dan sebagainya. Okey. Ini adalah subjek-subjek yang ditawarkan di Maktab Sultan Abu Bakar. Ada subjek-subjek yang lain tapi saya tak terangkan, saya tak ceritakan pada anda. Kita hanya fokus kepada subjek yang ada di tingkatan 6 rendah Maktab Sultan Abu Bakar. Contohnya, kalau anda telah mendaftar di kelas 6 atas gigih, 4 subjek yang anda ambil bagi kelas 6 atas gigih, iaitu yang pertama pengajian am, yang kedua ekonomi, yang ketiga sejarah dan yang keempat ialah seni visual. Bermakna pelajar 6 rendah gigih, okey, di semester yang kedua anda ada kerja khusus pengajian am dengan sejarah. Kemudian di semester yang ketiga anda ada kerja khusus seni visual dan juga ekonomi. Okey, 2 di semester 2, 2 di semester 3. Okey. Jadi sila urus masa anda dengan baik. Nanti mungkin guru mata pelajaran anda akan brief awak dengan lebih lanjut. Kerja khusus ini perlu dilaksanakan dengan baik, dirancang dengan baik. Okey, kerana mungkin satu semester tu ada dua, mungkin ada tiga kerja khusus yang anda buat dalam satu semester itu. Jadi perlu diuruskan dengan baik, jangan bimbang, guru-guru akan sentiasa membantu anda bagi pelaksanaan kerja khusus ini. Okey, jadi saya percaya anda dah jelas tentang bilakah kerja khusus ini akan dilaksanakan. Kalau anda pelajar sains, semester 1 anda dah mula kerja khusus. Kalau anda pelajar sastra, dia akan bermula di semester yang kedua. Okey, untuk makluman anda juga, kerja khusus ini akan dipantau oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia. Okey, Majlis Peperiksaan Malaysia ini adalah satu badan yang
mengelolakan peperiksaan STPM. Okey, kerja khusus ini juga berada di bawah naungan Majlis Peperiksaan Malaysia. Oleh itu, Majlis Peperiksaan Malaysia akan menghantar wakil-wakil daripada pihaknya untuk memantau pelaksanaan kerja khusus. Okey, dia akan memantau dalam bila-bila masa. Semasa pelaksanaan kerja khusus, dia boleh datang untuk memantau kerja-kerja anda. Dan mungkin selepas pelaksanaan kerja khusus, okey, anda dah buat hasil laporan dan semasa anda membentangkan tu dia boleh datang untuk melihat bersama-sama pelaksanaan kerja khusus yang dibuat oleh anda bersama dengan guru. Okey, kenapa mereka nak datang? Okey, di sini dia ingin melihat tentang bagaimana pelaksanaan kerja khusus dan ingin melihat tidak berlakunya kegiatan plagiat. Okey, tidak ada berlakunya kegiatan peniruan dalam penulisan kerja khusus. Okey, kerja khusus adalah hasil kerja sendiri. Sama ada secara individu ataupun secara kumpulan. Anda tak boleh secara sewenang-wenangnya ambil kerja rakan anda, tulis ayat sama seperti rakan anda. Okey, jadi di sini dari pihak guru sendiri, pada peringkat guru saja biasanya mereka dah dapat detect anda meniru atau anda melakukan kegiatan plagiat. Kalau sejarah tu, bila melihat anda menulis, okey, kadang-kala apa yang awak tulis tu guru-guru dah boleh detect. Oh, ini penulisan daripada copy and paste. Okey, jadi daripada copy and paste itulah kita boleh detect anda melakukan kegiatan plagiat. Biasanya guru akan arahkan anda untuk buat lagi yang baru. Okey, so Majlis Peperiksaan Malaysia akan memantau kegiatan itu. Okey, jadi buat dengan baik, buat dengan jujur. Ini adalah hasil anda dan anda akan berpuas hati jika anda mendapat nilai A dengan hasil anda. Okey, suka juga saya nak maklumkan kepada anda, kerja khusus ini berterusan. Saya katakan tadi dia berterusan. Dan jika anda berpindah, anda mungkin mengikuti kedua ibu bapa anda pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, okey, pindah ke sekolah yang lain, maka rekod dan juga hasil-hasil kerja khusus anda yang sedang anda buat perlu dibawa bersama ke sekolah yang baru. Dan perlu diingatkan, anda perlu pindah ke sekolah yang ada subjek yang anda ambil. Contohnya anda memilih seni visual, anda sedang buat kerja khusus di semester yang ketiga. Tapi kerana ada perkara-perkara yang tidak diboleh elakkan, anda perlu ikut kedua orang tua anda berpindah. Maka anda berpindah ke satu daerah yang baru, anda perlu cari sekolah yang ada menawarkan subjek seni visual supaya kerja khusus anda tadi dapat ataupun ada kesinambungan dia. Okey, untuk ini saya hanya maklumkan saja, jika berlaku keadaan ini, sila berbincang dengan guru mata pelajaran anda. Boleh berbincang dengan penolong kanan tingkatan 6. Saya nak pindah, okey, bagaimana tentang evidence saya kerja khusus yang saya sedang buat. Okey, jadi guru-guru sedia membantu anda di tingkatan 6 rendah ini. Okey, ini saya akan menunjukkan kepada anda, mungkin agak kecil sikit saya punya paparan itu tentang wajaran-wajaran kerja khusus. Peratusan kerja khusus bagi subjek-subjek yang ada di Maktab Sultan Abu Bakar dia sekitar 20 hingga 25%. Sebab tu ada orang mengatakan kerja khusus ini adalah satu bantuan kepada anda untuk memudahkan anda lulus dalam peperiksaan STPM. Okey, sebenarnya untuk lulus dalam peperiksaan STPM ni bagi subjek-subjek yang anda ambil tu adalah mudah juga kerana anda buat kerja khusus, anda buat dengan baik, saya percaya awak dapat A, so dah ada 20%. Untuk mendapat nilai A, anda perlu tambahkan lagi usaha anda. Okey, kalau kita lihat secara satu persatulah subjek-subjek yang ada di Maktab Sultan Abu Bakar ini. Okey, contohnya pengajian am. Pengajian am yang kerja khususnya akan berlaku pada penggal yang kedua. So wajarannya ialah 20%. Okey, 20%. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu. Bahasa Melayu 2 semester buat kerja khusus. Penggal semester yang kedua dan semester yang ketiga. Okey, so wajarannya kalau dicampurkan kedua-duanya, 17 campur 8, 25%.
Okey, dia ada wajaran dia. So markah awak juga akan juga sangat bergantung kepada penulisan kerja khusus ni. Jadi buat supaya anda dapat lulus dengan A. Okey, sejarah. Ni subjek saya. Okey, sejarah dalam semester yang kedua sekarang ni. Senior anda semester 2 sedang buat kerja khusus. Okey, wajaran dia ialah 20%. 20%. Seterusnya, geografi. Ni pelajar-pelajar kalau yang memilih kelas etika. Geografi, wajaran untuk kerja khususnya yang akan dibuat pada semester yang ketiga ialah 20%. Okey, ekonomi sama juga. Pelajar kelas etika dan pelajar kelas gigi yang akan buat kerja khusus pada semester yang ketiga. Wajaran dia ialah 20%. Pengajian perniagaan. Ini dia, pengajian perniagaan. Semester yang ketiga juga, kelas etika dan juga kelas Fatan. 25%. Okey? Jadi agak besar juga. Jadi kalau awak dapat lulus A dalam pengajian perniagaan, 25% anda dah ada. Jadi untuk lulus tu dah tak mustahil sebenarnya. Okey, matematik. Ni pelajar sains semua ambil matematik. Penggas 1, semester 1, semester 2 dan semester 3. Okey, ketiga-tiga semester dicampurkan di situ 20%. Okey. Fizik. Fizik. Okey, minta maaf saya tersalah tanda di situ. Sebenarnya dia fizik 4. Fizik 4. So wajarannya ialah 20%. Okey, saya cuba padamkan. Okey. Fizik 4, 20%. Fizik 5 tu untuk calon persendirian. Okey. Dan yang terakhir adalah subjek chemistry, kimia. Okey, sama juga dia penggal semester pertama, semester yang kedua dan semester yang ketiga. Keseluruhan untuk kerja khusus subjek kimia atau chemistry ni adalah 20%. Okey, jadi itulah saja seberingkas berkaitan dengan kerja khusus yang perlu anda hadapi. Dan saya percaya anda semua sudah bersedia, anda semua sudah tidak sabar untuk memulakan pembelajaran anda di tingkatan 6 Maktab Stabaka. Saya ucapkan selamat datang, saya ucapkan selamat menempuh tingkatan 6. Okey, dan saya doakan supaya anda semua dapat belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran tingkatan 6 dengan baik dan akan mendapat result yang baik bagi setiap semester. Okey, jika ada persoalan, jika ada masalah, nanti bolehlah bertanya kepada saya atau bertanya kepada urus setia, okey, tentang apa masalah anda, dan jika mereka boleh bantu, saya boleh bantu, saya akan jawab secara mungkin secara Telegram atau sebagainya. Okey. Sekian saja penerangan ringkas daripada saya berkaitan dengan kerja khusus. Mungkin selepas ini guru mata pelajaran akan lebih detail tentang kerja khusus anda. Okey, dan saya sudahi video saya pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.